Alright. So kita dah cukup dah sebab seorang tak datang. Tak selesai Fatin kot tak boleh datang. Okay, baik. Sebelum tu saya nak share sikit pasal assignment. Okay, alright. Ada kumpulan yang dah buat, tak selesai kumpulan 3 kot. Kumpulan Luisa kot, Luisa. Betul tak? Dia dah buat dah bulletin usahawan. Ya, Madam. Okay, alright. So bulletin tu dah boleh hantar sebab saya dah buat dah tapak. Kalau rasa dah puas hati dan dah mengikut orang kata kan ada dibagi dah kan perincian tugasan, betul tak? Dalam perincian tugasan tu sama dengan IKS, ingat tak? Ingat tak? Ke tak ingat? Ada kan? Saya bagi kan? Ada tak saya bagi? Sama dengan IKS punya template. Ada kan? Ada ke tak ada? Tak ada? Ada ke tak ada? Okay lah, tak apa. Saya hantar sekali lagi. Sekejap sebelum kita nak mula lecture tu. Okay. Mana Alright. Sekejap saya hantar dua-dua benda yang saya patut hantar dekat kamu lah. Okay, first nanti semua boleh buka lah dekat WhatsApp. Sekejap. Okay, alright. Tengok Okay, first dekat share screen. Okay, alright. So, tengok semua. So, untuk tugasan IKS, kan kita ada 2 assignment. Satu, assignment yang berkaitan tentang IKS yang you kena pergi interview. Okay, alright. So, satu lagi assignment berkaitan tentang bulletin. Okay, untuk bulletin, dia kata dia tak ada pun template. So, it means you boleh buat ikut creativity lah. Okay, boleh ikut creativity, which is macam contohnya, dia bila buka Google Meet, so bila buka Word dia lambat. Okay. Alright, nampak tak? Okay, nampak tak? Nampak. Nampak Okay, alright. So yang ni you dah buat kan? So apa yang you nak buat adalah dekat sini. Bulletin. Bulletin ni dia dah bagi kan? Panduan umum. Maksudnya, okay, tulis dalam bahasa Melayu, okay, tulis laporan. Okay, tak boleh lebih daripada 5 muka surat. Okay, ada orang tulis 1 muka surat sahaja. Cuba boleh panjangkan lagi ni. Okay, boleh guna image rajah dan sebagainya. Okay, boleh guna ayat mesti tepat, padat. Okay, penilaian hasil kerja terbaik. Saya nak tanya, kumpulan Luisa tu you buat 1 paragraf ke? 1 paragraf, 1 muka surat ke berapa muka surat? Saya tak ingat lah. Kumpulan 1. Okay. So at least you kena buat, kena tu lah, tidak melebihi 5 muka surat. Okay, try tengoklah, panjangkan balik lah sebab dia tak ada pun bagi apa benda. Cuma dia tulis penulisan teks laporan mesti mengikut macam ni lah. Maksudnya ditulis di bawah rajah atau gambar lah. Okay, Times New Roman 11 1.5 dan justified. Okay, maksudnya saya rasalah apa yang saya faham, penulisan bulletin ni dia tak ada pun dia kata nakkan kreativiti dan sebagainya, tapi boleh je buat. Tapi you mesti buat dalam format yang begini. Faham tak? Nombor muka surat kena ada bahagian bawah kanan. Bawah, itu di bahagian bawah sebelah kanan. Okey, tajuk, rajah atau gambar ditulis di bawah rajah atau gambar. Ni format dia ni. Okey, you kena follow format ni. Okey, alright. Dan kalau hari tu you attend pergi bulletin, hari tu you dapat automatik dapat 2%. Siapa yang pergi dengar itu dapat 2%. Lepas tu okey, bulletin ni saya tak ada markah lagi.
Okey, IKS ni tak apalah. Sebenarnya 30/30 bukan darab 5 ni darab 8. So akan dapatlah 8%. Okey, 8 campur dengan 10, campur dengan 2, kat sini saja dah 20. So you interview sahaja pemilik dapat 5%. Okey, bukti temu bual ni maksudnya you kemukakan bukti lah. Mesti kena ada bukti, kalau tidak you tak dapat 5% ni tadi. Alright, okey. So tambah baik you punya maklumat dan buletin tu. Okey, saya bagi masa kat kamu seminggu lah. Maksudnya kelas minggu depan, hari Jumaat dah kena hantar lah ya untuk buletin ni. Alright, okey. Boleh Ada apa nak tanya? Ada apa nak tanya? Yang report you hantar kat saya hari tu kan, yang saya hantar dekat tapak dengan hantar kat WhatsApp. Okey, yang tu nilai dia 8%. Okey, lepas tu you interview dapat 5%. Dah kat sini dah 13. Okey, you dengar je ceramah buletin, automatik dapat 2%. Dan kalau buletin keusahawanan tu, you akan dapat 10% lah. Alright. So dia adalah gambar kreativiti dan sebagainya. Alright. Okey, maksudnya markah dia per 30 ni buletin. Okey, kali dengan 10, you akan dapat 10%. Alright. So saya harap sangatlah, okay, you tengok panduan ni. Okay, kumpulan 3 yang dah siap tu, tolong tengok macam ni. Alright. Okay, alright. Sebab dia tak cakap pun bentuk dia macam mana kan. Alright. Okay. Dia punya langkah baris dia 1.15 1.15. Alignment dia justified. Maksudnya kena sama lah kiri dan kanan. Okay. Alright. So itu saja. Sekejap Okay, alright. Ada apa nak tanya? Ada apa nak tanya saya? Ada apa? Tak ada? Tak ada siapa nak tanya? Okay, tak ada tak apa. Alright. Faham So saya harap sangat minggu depan you dah boleh hantarlah buletin tu. Bila due date dia Jumaat depan. Okay, baik. Untuk tugasan jualan. Ni saya dah letak dah dekat you punya dekat you punya WhatsApp kan. Kita letak dalam WhatsApp group. Ini dia punya format dia. You follow je format ni. Okay, ada logo, tajuk, nama, kumpulan. Macam you kumpulan apa? Kumpulan dengan saya kot. Kumpulan apa? Kumpulan D D. Okay, nama ketua, nombor ahli ni kena susun Okay, ikut je format ni. Ikut je. Yang ni pengenalan tentang perniagaan. Ni kena ceritakan. Jangan buat point. Tak boleh. Kena lakarkan. Bukan lakar. Maksudnya kena mencerita. Bercerita. Okay, cerita. Buat karangan. Okay. Kena buat karangan. Okay, kena ada carta organisasi, kumpulan sasaran jualan. Kena build ayat. Jangan malas mengarang. Kena rajin mengarang. Okay. Alright. Lepas tu, okay, senarai jawatan dan bilangan pekerja. Okay, senarai jawatan masukkanlah. Okay, ada logo perniagaan. Okay, logo pula lokasi perniagaan. Kalau dia kata lakaran, you kena lukis Kena lukis macam peta orang kahwin tu. Okay, kena lukis. Jangan pakai Google Map. Kalau tak, tolak markah. Okay, latar belakang setiap ahli. Letak gambar, lepas tu terangkan. Yang ni semua kena boleh dia punya ni justified
Okay. Nombor kat penalan tak tulis pun tak apa, tulis nombor metrik. Okay, nombor metrik. Okay, alright. Okay, nombor telefon dan sebagainya lah. Pengalaman ni kena bersesuaian. Katakanlah contohnya, you sebagai bahagian admin. Okay, pengalaman pula. Apa kursus yang sesuai yang kita patut letak sebagai admin? Admin manager contoh. Alright. Okay, kena letak. Okay, ini analisa persekitaran ikut PES. Okay, politik, ekonomi, sosial, teknologi. Ini kena tengok lah, kena google macam mana nak isi kotak ni. Okay, dan berdasarkan kotak ni lah sebenarnya you kena buat assignment tu lah. Okay, PES. Tengok google apa tu PES. Okay, rancangan pemasaran kena terangkan. Okay, apa maksud rancangan pemasaran dulu? Maksud rancangan pemasaran. Lepas tu bagaimana promosi dilaksanakan. Lepas tu terangkan. Ni semua kena buat dalam bentuk karangan. Saya ni mudah aja Paling kurang you buat dengan saya at least kena 30 muka surat. Okay. Okay, alright. Ni kewangan nanti saya akan ajar lah. Tapi you buat mana yang you tahu dulu. Contoh paling mudah ni lah latar belakang ahli. Collect lah gambar. Okay, gambar kalau boleh. Janganlah bubuh gambar selfie. Bubuh gambar yang memang proper yang kita nak buat dalam bentuk rancangan perniagaan. Okay, jangan buat gambar pakai cap lah, buat tanda peace lah. Tak nak lah. Okay, alright. Buat dia formal. Okay. And then, ni bahagian operasi nanti kita akan belajar lah. Okay, ni bahagian kewangan pun kita akan belajar. Okay, hari ni kita akan belajar bab marketing. Alright. So, yang ni semua kita akan belajar. Okay, yang you tak tahu ni, you tinggalkan dahulu. Buat apa yang patut. Contoh, lambang ahli, lakaran perniagaan, okay, carta organisasi, dah kena buat dah. Kumpulan sasaran ni kita tahu dah siapa yang kita nak berniaga. Ini ambil maklumat daripada BMC je, betul tak? Okay, visi dan misi, objektif perniagaan, kita dah kena tahu dah. Okay, pengenalan dan sebagainya. Buat benda yang asas dulu. Alright, so template dia begini yang untuk dihantar, tapi saya tak minta lagi sebab kita kena stop bisnes kita minggu yang ke-10. Okay, minggu yang ke-11, okay, saya biasanya akan tengok draft. Minggu yang ke-12 bawa hantar. Okay. Ada siapa nak tanya? Tak faham? Ada? Ada nak tanya? Dia tak faham ke? Okay. Jadi boleh mula awal. Okay, nama syarikat ni boleh design cantik-cantik. Okay. Right. Dah boleh lah. Okay. Okay, baik. So untuk yang ni settle. Tak ada apa nak tanya? Ada nak tanya? Setakat dia tak ada. Kalau ada apa-apa nanti kita orang tanya dalam group. Alright. Okay, kalau ada apa-apa nanti bagi tahu Okay, Doktor. Okay, alright. Okay, faham saya takut you all tak faham. Tapi senang je kan. Okay, jualan ni. Dan jangan lupa rekodkan jualan. Sebab apa? Bahagian rekod jualan dekat sini. Contohlah kata, doktor saya nak masukkan siap-siap lah. Contohnya bahagian rekod jualan. Mana rekod jualan? Ni. Satu unit berapa? Katalah you boleh jual kata 20 unit. Kali dengan berapa jumlah jualan tu? Contohnya kan, harga jualan. Okay, harga jualan dia RM11.50 contoh. Harga kos dia adalah RM5. So you dapat dah untung A dengan B. So you dah kumpulkan maklumat ni kan. Maklumat ni masukkanlah. Okay, minggu pertama banyak ni. Minggu kedua banyak ni. Minggu ketiga banyak ni. So susunlah sampai minggu yang ke-10. Okay. Boleh masukkan dah untuk jualan-jualan. Cumanya minggu 10 tak logik lah kan. So sekarang ni dah minggu yang ke-9. Dah boleh masukkan lah. Minggu depan minggu akhir lah. Minggu yang satu lagi tu adalah minggu akhir. So dah boleh masukkan dah maklumat-maklumat yang nak. Okay, yang template ni nak. Okay, alright. So okay. Kalau tak ada apa-apa, kita mula dengan lecture kita. Alright. Okay, so tajuk pada malam ni adalah konsep pemasaran dan usahawanan. Okay, which is kalau kita tengok sangat penting dalam sesuatu organisasi. Sebab bila kita dah tahu siapa sasaran pelanggan kita, kan kita dah buat analisis maklumat tentang industri, kita dah buat analisis tentang pasaran, kan kita dah ada target user kita, target buyer kita. Of course kita kena fikirkan bagaimana kita nak pasarkan produk tersebut supaya orang ada rasa nak beli. Okay, supaya orang tahu, orang aware tentang kita punya produk.
Kita tak naklah shock sendiri, kan? Produk bagus, semua bagus, tapi marketing out. So antara salah satu orang kata nadi utama dalam perniagaan adalah marketing. So pada hari ni kita tahu bahawa marketing ni boleh dalam banyak bentuk lah, dan dia boleh influence. Kalau macam dulu kita pakai pamphlet, okay, pakai brochure. Nowadays dah orang kata yang jenis teknik macam tu boleh guna, tapi orang kata agak ketinggalan zaman lah. So nowadays kita banyak pakai media sosial, contohnya macam TikTok, kan, Instagram, okay, Facebook. Even though sekarang saya rasa Facebook pun dah start kurang dah, orang banyak dekat TikTok. Okay, sebab TikTok mudah, which is one button je you press, you dah boleh dapat dah maklumat. Okay, dan orang kadang-kadang macam saya sendiri lah, kadang kita tak gemar membaca. Rasanya kita menonton video tu lagi orang kata lebih mudah capture, senang faham dan sebagainya. Sebab tu teknik pemasaran yang terkini sangat penting, alright, kepada orang kata khususnya kepada usahawan, alright. So kat sini saya ada video, so boleh tengok dululah. Video dah lama tapi at least kita boleh tengok lah. Okay, sekejap. Alright. What is marketing? How would you explain marketing? The first few words that usually pop into a person's head are marketing equals sales. Marketing is not just personal selling or even just advertising. Most people define marketing in a very limited way. Marketing includes activities such as public relations, sales promotion, advertising, social media, pricing, distribution, and many other functions. Companies have increased their marketing budgets dramatically. For example, it is estimated that companies spend over $15 billion annually on marketing to just kids. This is an increase of over 2.5 times more than they were spending in 1992. The cumulative function of marketing is to communicate, deliver, and create value to the consumer. In addition, companies must take into consideration their employees, stakeholders, and society. The most successful companies engage in very consumer-oriented marketing. They spend enormous amounts of time, money, and resources examining the everyday lives of their customers, and then create products to fill a need. Examples of companies that are known for creative, leading-edge marketing are Disney, Pepsi, Apple, and Procter & Gamble. Marketing is made up of 4 elements: product, place, promotion, and price. The elements must be used in a cohesive plan to effectively target the consumer. A product can be either a physical product or a service. Place is where the product is purchased. Price is the amount a consumer pays for the product, and promotion consists of the communication tools used to effectively get the company's message out. The official definition of marketing is it is a philosophy that's main focus is providing customer satisfaction. Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large. Also included in the definition are all of the activities that help businesses reach their target market effectively. The ultimate outcome for marketing is when a successful exchange occurs.
ขอบใจแล้วค่าเช่าล่ะแค่เนี้ยฉันบอกแล้วใช่ไหมอย่าขายต่อไอ้ที่เนี่ยอย่าขายต่อไปเลยอย่าเลยเจ๊แล้วไม่รู้อ่ะไม่นานแต่ว่ามาถึงสีเขียวขอสามฉากเฮ้ยเจ๊ดังแล้วว่ะ3 วันล้านวิวทำอะไร2 คนวันไม่เคยทำงานที่มันมีประโยชน์เลยนะและเลิกเล่นในคลิปไม่โทรศัพท์เนี่ยไม่ได้ไม่รู้วุ่นวายอะไรกับมันนักหนาไอ้โทรศัพท์พวกไอ้ดิเจ๊ทำทุกอย่างเหมือนเดิมเก็บค่าเช่าเท่าเดิมจ่ายเกินมาดิอยากจะขายต่อไหมอยากจะอยู่ต่อไว้ตลาดเนี่ยฉันบอกกี่ครั้งแล้วโกงกระช่างเนี่ยรักษาความเป็นธรรมเหมือนเดิมมาเลยทางนี้เอาไปทางนี้เลยเร็วๆเดินมาดูสิดูแลพวกเขาเหมือนเดิมต้องสังหารได้ยังไงเลยขอบคุณมากเลยเจ๊ช่วยเหลือพวกเขาเหมือนเดิมเจ๊เหมาเองไม่เป็นไรก็ช่วยกันว่าไงเราขายไม่ดีเลยเหรอไปขายตลาดใช่ไหมยังมีแผงว่างอยู่นะไปไหมล่ะช่วยให้เขามีที่ทำกินเหมือนเดิมทำทุกอย่างเหมือนเดิมค่าเช่าจอดนึกว่าฉันลืมแล้วนะแล้วน่ะอะไรน่ะถังอะไรน่ะฉันบอกกี่คนแล้วถังขยะอย่ามาไว้หน้าร้านไอ้นี่ก็เหมือนกันOkey. Saya nak tanya, apa yang you all dapat? Okey, apa yang you all dapat? Syukri, apa yang you all dapat? Dapat apa? Takkan dapat seronok kot tengok movie tu. Keadaan marketing dia lain. Kesan efektif. Okey. Tu satu. Okey, lagi yang lain siapa nak cuba? Apa yang you all dapat? Takkan dapat belajar bahasa Siam kot. Tu satulah kan. Apa you dapat? Aini Nadia. Apa yang you dapat? Saya dapat sebagai usahawan kita mesti dah tunjukkan attitude yang baik. Attitude yang baik. Okay, lain daripada tu?
Okay, selain daripada tu, selain daripada Amin, Aini, Nadia. Saya nak cuba boleh? Boleh. Saya nampak yang sosial media ni semenjak internet wujud dalam dalam harian kita, informasi boleh setiap informasi ataupun yang dikongsi boleh sebar dengan cepat, walaupun dia palsu, macam walaupun benda tu bukan yang cerita sepenuhnya, walaupun dia macam satu bentuk negatif saja, dia boleh sebar dengan, boleh merosakkan kalau benda tu negatif sahaja tanpa ada cerita yang sepenuhnya boleh impact impactkan company. Alright. So maksudnya kita tahu bahawa maklumat ni kita sekarang berada di hujung jari. Betul tak? You tekan satu button je, satu dunia boleh tengok. Kan macam contohnya apa yang berlaku di sekarang Ukraine dengan Russia. You Google je boleh tengok kan dekat YouTube. And then apa yang berlaku dekat Thailand contohnya kan. So apa yang saya nak highlightkan adalah pemasaran pada hari ni dia menggunakan teknologi. Which is good. Ada yang baik dan juga ada bad impact. Sejauh mana kita menggunakan teknologi itu penting. Kan? We have to use wisely lah. Kena orang kata guna tu dengan cara yang berhemah, dengan cara yang betul. Sebab teknologi ni dia ada yang mendatangkan kebaikan dan ada juga mendatangkan kemudaratan. Sebab di hujung-hujung kita ni sebenarnya untuk orang yang beragama Islam lah, kita percaya bahawa bila di hujung akhir zaman ni, fitnah ni sangat banyak. Fitnah ni bukanlah orang kata kita bercakap di belakang. Tidak, maksudnya macam kita tengoklah dalam tadi tu, fitnah lah kiranya. Sebenarnya mungkin di sebalik cerita tu tadi orang tak nampak kebaikan yang dia buat. Orang nampak dia ambil timbang tu dan terus humban ke lantai. Nampak memang kejam lah. Tapi tengok apa yang dia buat, dia twistkan plot cerita tu. Dia bawakan cerita dulu. Dulu dia duduk di jalanan. Tak ada tempat dia merempat. So dia sediakan tempat. Nampak tak? Kan? Kalau contohnya bagi lebih, kan macam contohnya dia bagi balik. Right? So ada sebenarnya kebaikan. So dalam usahawanan, kita tak boleh memandang dari segi satu aspek. Kita kena melihat daripada segi sudut yang dinamik, yang luas, yang merangkumi side pengguna, side kita sebagai seorang usahawan dan sebagainya. So you akan dapat pelajari sesuatu dan konsep dalam marketing ni sangat penting. Kenapa? Marketing ni dia macam booster lah. Dia mempercepatkan you punya kelajuan dalam you punya sales, kelajuan dalam mendapatkan maklumat, kelajuan tentang features ataupun benefit yang kita dapat terhadap satu produk ataupun servis. Dan that's how juga kita boleh nampak bahawa through marketing sebenarnya kita boleh tengok how akrab, how close kita dengan kita punya pengguna. Alright, baik. So hari ni kita nak belajar tentang konsep asas dalam perniagaan, persekitaran pemasaran, apa yang dimaksudkan konsep 4P. Kita bercakap tentang strategi, macam mana you nak letak sesuatu harga tu, macam mana kita nak decide untuk nak harga sesuatu produk ataupun servis. Ini konsep asas pemasaran. First kita bercakap tentang pengenalan. So untuk menguasai pasaran, of course usahawan ni memang kena ada strategi, kena ada buat perancangan. Sebab macam kita tahu di luar sana banyak competitors, which is yang kita tahu bahawa ada produk yang sama, ada yang produk yang boleh diganti dengan produk kita, mungkin juga menggunakan pasaran ataupun segmen pasaran yang sama. Jadi kita perlu bersaing. So sebab tu dalam persaingan kita sebenarnya yang paling penting sebenarnya matlamat kita adalah untuk sebagai usahawan kita nak dapatkan keuntungan. Kan, yang semaksimum yang mungkin, dan keuntungan tu tadi adalah berdasarkan jangka masa tertentu. Ya. Okey tak? Kami kan kita belum ada sebenarnya. Saya So so bila kita tengok dia sebenarnya dia adalah bergantung pada jangka masa yang
tertentu. Okey, dan ada kalanya menggunakan jangka masa yang panjang. Sebab tu sebagai seorang usahawan kita kena ada strategi yang betul lah. Okey, especially dalam pemasaran supaya kita boleh dapat misi, visi yang telah kita tetapkan dalam perniagaan kita. Alright. Baik. So Kotler kata apa maksud definisi ni antara orang kata kalau kita panggil ni filosofer lah. Okay, orang kata ahli falsafah dalam bidang pemasaran, which is dia define bahawa marketing ni merupakan satu proses sosial dan pengurusan yang mana individu dan kumpulan memenuhi keperluan dan kehendak mereka melalui penciptaan dan penukaran keluaran serta nilai dengan individu. Dan kalau kita tengok di sini juga, pemasaran ni bukan setakat macam saya katakan tadi, kita nak buat promosi, bukan kita nak jual saja. Antara aspek yang terlibat adalah kita kena fikirkan bagaimana kita nak buat promosi. Macam mana kita nak decide sesuatu harga, macam mana kita nak distribute produk kita, macam mana kita nak build kita punya jenama supaya apa? Bila sebut jenama kita orang dah kenal. Dia sebut contohnya lah, ni saya ambil contoh kicap ABC. Kita tahu dah kicap ABC ni rasa dia manis. Untuk apa? Melengkapkan rasa. Contohnya kicap ABC ni kita boleh sebut macam tu. Macam contohnya bila kita sebut kicap ABC ni mungkin susah sikit lah. Tak semua orang makan kicap ABC. Baik, bila kita sebut McDonald, orang tahu dah, McDonald ni ada apa dalam fikiran you ni, McDonald ni apa dia punya specialties dia. So bila you makan apa rasa dia. So dari segi servis dia macam mana. So bila dia kita compare pula dengan dia punya competitors, KFC, you dah tahu dah macam mana dia buat promosi, apa yang ada untuk setiap event contohnya. So macam mana dari segi macam contohnya brand loyalty dia, siapa sebenarnya yang orang suka pergi dekat KFC ni, dia sebut je kita dah tahu dah. Sebab tu macam saya kata tadi, it's not the purpose of selling the products, bukan hanya untuk promotion, tapi banyak aktiviti yang ada lagi yang lain di belakang dia. Alright, so ini antara perkara-perkara yang orang kata terms-terms yang kita kena tahulah. So first tentang keperluan. Ni gambar rajah ni saya pindahkan kepada sini lah. Tentang keperluan. Keperluan tu means that needs lah. Macam kita individu, kalau kita cakap tentang hierarki Maslow, kan manusia ni perlukan makanan, keperluan kita kan, pakaian, tempat tinggal. Lepas tu dia naik sikit hierarki tu, mungkin dari segi keselamatan, kita nakkan kasih sayang, and then kita nak apa, hierarki Maslow tu lagi, dia ada dari segi aspek rasa hormat. So bila kita tengok tentang keperluan hidup manusia ni, tadi dia ada satu sifat untuk dapatkan sesuatu tu lah. Sama adalah barangan ke, perkhidmatan ke, tujuan dia apa? Untuk memenuhi keperluan dia lah. Sebab tu macam saya katakan tadi, keperluan tu merupakan perkara asas yang kita perlu pertimbangkan. Dan ini merupakan, orang kata, bila kita sebut tentang keperluan dalam marketing, kita tahu dah, kita nak melengkapkan apa yang orang nak. Sama ada dalam bentuk macam saya kata tadi, kalau dalam konteks usahawan, sama ada dalam bentuk barangan ataupun servis. Alright, baik. Dia sebut tentang tu keperluan. Kalau kehendak, maksudnya melebihi daripada keperluan lah. Dan dia tak sama. Kan? Biasanya dipengaruhi oleh budaya, ataupun kita panggil physiological, which is personality, lifestyle. Kan? Mana nak sama? Betul tak? Sebab ada orang macam contohnya macam kita di Malaysia. Kalau lapar, biasalah orang kita ni, kalau Melayu lah especially lah kan, biasanya saya rasa bukan Melayu lah, semua orang lah maksudnya di masyarakat Malaysia, dia akan makan nasi, betul tak? Tetapi nowadays sebabkan kita ada variety, tak sebenarnya makan nasi saja untuk dapatkan tenaga, boleh pilih macam-macam karbo yang ada. Tambah pula di Malaysia ni kita kan multiracial macam country, which is you boleh pilih, you nak makan yang India ke, you nak makanan contohnya daripada China ke, you nak Arab ke, you nak Itali ke. Tu kita panggil kehendak lah. Kalau keperluan just untuk mengisi kelaparan saja, tetapi kalau kehendak melebihi daripada keperluan. Alright. Permintaan. Permintaan ni dia disokong oleh kehendak dan juga kuasa beli. Maksudnya mungkinlah macam contohnya
roti canai tu harga dia contoh sekeping sebab dia roti canai terbang contohnya lah. Dia roti canai ada juga kat kedai lain tapi roti canai tu mahal sebab dia boleh terbang contohnya. Mungkinlah sepinggan harga dia contohnya sekeping roti canai harga dia contoh RM6. So tapi sebabkan you ada kuasa beli, you berupaya untuk beli, so yang tu kita panggil permintaan. Alright. Okay. So kita willing untuk pay walaupun harga dia mahal. Alright. Itu kita panggil permintaan sebab dia ada kuasa beli di situ. Alright. Okay, contoh. Okay, produk. Apa maksud produk? Produk it means perkara yang nak memuaskan kehendak atau individu lah. Produk ni kita kena faham. Dia ada berbentuk tangible, dia bentuk non-tangible. Kan? Dia ada berbentuk ketara dan tidak ketara. Ketara tu it means you boleh pegang lah. Okay. Kalau non-tangible, it means lebih kepada idea ataupun tempat lah. Okay. Tapi biasanya produk ni kebanyakannya perkara yang ketara. You boleh dapat lah. Alright. Okay. Tapi macam saya katalah, macam software. Dia adalah produk. Betul tak? Tapi you tak boleh pegang. You tak boleh rasa. Betul tak? Bila kita sebut software. You mana boleh rasa. Tapi it means dia adalah keperluan. Okay. So pengguna ni dia akan cari produk untuk apa? Macam saya katakan tadi lah. Kepuasan diri dia. Ataupun mungkin untuk purpose yang dia nak gunakan lah. Okay, mungkin which is produk tu sendiri ada dia punya kebaikan dia. Alright. Okay, next bila kita sebut tentang servis. Servis ni sebenarnya pun sama juga. Dia ada along dengan produk ataupun tidak. Okay, kalau along dengan produk contohnya macam ni. You pergi kedai gunting rambut. Dia bukan setakat bagi you gunting rambut. Okay, dia bagi kat you service which is boleh cuci rambut. Okay, you boleh beli shampoo dekat situ contohnya. And then you mungkin boleh dapatkan produk yang ditawarkan dan sebagainya lah. Okay, tapi macam hotel. Okay, hotel tu sebab macam kedai gunting rambut tu you boleh bawa balik produk. Tapi macam hotel, you tak boleh bawa balik produk dia. You boleh rasa je servis tu. So servis ni dia ada along dengan produk ataupun tidak. Dan servis ni sebenarnya dia tak ada pertukaran hak milik. Usahawan dengan peniaga tak ada. Dia tak macam barangan, tak macam produk. You beli, you boleh ambil dan bawa balik. Tapi kalau servis, you tak boleh beli. You boleh rasa sahaja. Which is akan memenuhi lah you punya permintaan ataupun kata memenuhi you punya keperluan ataupun kehendak tu tadi. Alright. So servis ni biasanya sebab tu kita bagi rating. Kan, contohnya you menggunakan servis kurier contohnya, dia minta rating sebab dia tak boleh rasa. Produk kita boleh touch, contoh kita beli kereta, kita boleh tengok dari segi performance, kelajuan, comfort, okay, dan sebagainya lah. Tapi macam servis kita tak boleh rasa, kita boleh bagi rate sahaja sebab dia tak ada pertukaran hak milik. Alright, so pertukaran ni maksudnya sesuatu objek yang you nak, okay, sebagai pulangan lah. So biasanya dia pertukaran ni maksudnya which is orang kata proses lah sebenarnya antara usahawan dan juga pengguna. Dan bila kita sebut tentang apa tu urus niaga, mesti melebihi dua pihak atau lebih. Maksudnya kalau tak ada dua pihak, maksudnya bukan kita panggil urus niaga, bukan. Okay, kalau orang cakap kalau saya dekat dengan pihak orang lain tapi pakai apps, yes, kita kira transaction. Okay, maksudnya mesti transaction ni mesti two party atau lebih. Alright, so dan of course kita biasanya melibatkan wang ke ataupun macam contohnya transaction mestilah wang lah. Okay, dan mesti ada maklum balas. Okay, dan usahawan ni tadi dia mewujudkan maksudnya okay, a good transaction means that orang akan guna berkali-kali kita punya servis ataupun dapatkan kita punya produk lah. So kalau kita dapat feedback yang bagus kan, macam biasanya lah kan kalau you guna Shopee kan, kalau you tengok macam dengan saya lah, kalau saya nak beli barang dekat Shopee, I will go dengan dia punya komen, lepas tu and then yang somehow I akan tengok rating. Kalau komen itu semua tak memberangsangkan, biasanya saya tak akan beli. And then kita tengok produk sold.
Kan itu pun antara salah satu cara kita nak tengok dari segi feedback sama ada dia positif ataupun tidak. Alright, so bila bercakap tentang hubungan, okey, hubungan ini bermaksud, okey, macam contohnya sesuatu barangan yang kita nak dapatkan, okey, daripada kita panggil wholesaler ataupun kita punya distributor kita ataupun daripada kita punya pembekal stok, okey, maksudnya pembekal kita panggil apa Alamak, lupa pula dalam bahasa Inggeris. Supplier. Supplier, alright. So dia kena melalui beberapa rantaian lah. Dan di sini juga kalau kita tengok, okey, rantaian ini sebenarnya yang membentuk orang kata hubungan, okey, di antara daripada supplier sampai ke pengguna tu tadi. Alright, dan biasanya bila kita sebut tentang pemilikan produk, of course sesuatu produk tu tadi mestilah ada benefit ataupun kata features ataupun kata kebaikan lah, okey, untuk kita dapatkan. So of course dengan cost, okey, biasanya macam ni. Kadang-kadang sebagai seorang pengguna kita tak kisah pun sebenarnya tentang harga, betul tak? Sebab you kena faham produk it depends kepada cost, sometimes it depends kepada value. Kadang-kadang cost ni kalau dia cost base bermaksud it means produk itu mungkin kita akan offer dengan nilai yang rendah. Tetapi kalau value bermaksud kadang-kadang kita sendiri yang boleh meletakkan produk kita tu di arah yang mana. Maksudnya value yang tinggi ataupun tidak. Kadang-kadang produk tu kualitinya berbeza, tetapi kita punya perception kebanyakannya bila kita kata produk tu harga dia tinggi, it means dia sepatutnya produk itu berkualiti. Itu section pengguna. Sebab tu saya katakan di sini adalah it depends kepada usahawan. Okay, sama ada you nak letakkan pengguna tu terhadap you punya produk tu sendiri most kepada performance ataupun value, maksudnya ataupun berbanding dengan cost tu tadi. Okay, sebab ada dua segmen yang berbeza. Sometimes orang akan rather go kepada cost sebab murah kan. Tapi ada orang yang dia tak kisahkan cost tetapi dia nak value sebenarnya. So bagaimana you nak translatekan maklumat itu, it depends kepada kita tu sendirilah. Alright, okay, next adalah pengguna sasaran ataupun kita panggil target user. Target user ni adalah orang yang memang nakkan produk kita, kan? So dalam assignment dia tanya who are your target user ataupun target customer ataupun potential client kita panggil, kan? So siapa? Maksudnya orang-orang yang nakkan keinginan nak dapatkan kehendak ataupun keperluan terhadap kita punya barangan lah, ataupun servis. So biasanya kalau usahawan dia akan target end user lah, okay, untuk dapatkan dia punya produk. Tetapi ada juga usahawan yang mana dia sebenarnya produk dia bukan menghasilkan, dia adalah pengilang, okay, dia adalah manufacturer. So ini dia tak jual dekat end user. Apa yang dia buat? Dia cari pembekal ataupun supplier ataupun dia cari distributor untuk mengagihkan. Sebab tu dalam perniagaan dia ada B2B, business to business, dia ada business to customer. So it depends sebenarnya. Kalau business to business bermaksud you supply kepada you hantar barangan you kepada supplier ataupun distributor, okay, dan you tak kisah pun sebenarnya end user. Tetapi ada juga perniagaan yang terus kepada end user. So rantaian tu berbeza lah. Okay, so nanti you akan belajar dalam supply chain. Okay, alright. So untuk kita memilih persekitaran pasaran ni, dia ada strategi. So ada dua persekitaran pemasaran yang you kena faham. Kita ada persekitaran makro dan kita ada persekitaran mikro. Apa tu makro? Okey, makro macam contohnya yang you tengok kan tadi PES kan. PES tu adalah makro, persekitaran makro. So which is terdiri daripada politik, okay, budaya, demografi, ekonomi, alam semula jadi, okay, populasi, peningkatan populasi dan juga teknologi. Okey, makro ni adalah satu benda yang di luar kita punya kawalan kita lah. You tak boleh kawal benda tu. Alright? So contoh kita akan tengoklah setiap satu istilah. Okay, baik, persekitaran makro which is persekitaran luar daripada perniagaan. Okay, yang which is dia boleh mempengaruhi persekitaran mikro iaitu persekitaran dalaman.
Tetapi kita tak boleh kawal. Okey, kita tak boleh kawal. Sebab apa? Dia mempengaruhi gelagat pengguna. Ini faktor-faktor ni tadi boleh mempengaruhi buyers punya behavior, boleh mempengaruhi cara dia membeli, cara dia berfikir dan sebagainya. So sangat penting kita kena tahu persekitaran makro ni sebab dia memberi kesan terhadap kita punya marketing strategi dan macam mana you nak laksanakan you punya marketing activities dalam you punya organisasi tadi. Sebab tu kena fahamlah apa yang dimasukkan dengan persekitaran makro. Baik. So demografik. First adalah demografik. Bila saya sebut tentang demografik ni, kalau orang usahawan ataupun orang marketing dia kena faham. Sebut je demografik, dia mesti berkaitan tentang manusia, populasi manusia. Jantina, umur, bangsa, lokasi, apa lagi? Tahap pendidikan, pekerjaan, so bila sebut tentang demografik, contohnya disebabkan peningkatan jumlah manusia ataupun jumlah wanita yang bekerja tu meningkat contohnya. So produk yang berkaitan wanita ni akan dapat perhatian. Sebab itu kita sebut ciri-ciri demografik. Kan? So bila sebut demografik, you dah tahu dah. Right. So kalau sebut ekonomi ini lebih kepada saya katakan tadi psikografi. Dipengaruhi oleh personality, corak perbelanjaan, kuasa beli pengguna, lifestyle, kan? So pengguna ni tadi, dia akan berbelanja mengikut apa yang dia suka lah. Berdasarkan kuasa beli dia, macam saya kata, personality dia, cita rasa dia. So dia kalau dia nakkan sesuatu yang ada nilai harga yang tinggi, of course dia kena fikirkan lah macam mana kaedah untuk berjimat cermat untuk dapatkan produk tersebut lah, kan? Sebab kita tahu bahawa kalau dia nak beli sesuatu barang ini di luar dia punya kemampuan, pengguna tu kena fikirkan macam mana kaedah dia nak dapatkan produk tu tadi. Alright, so bila sebut tentang alam semula jadi, yang ini lebih kepada macam contohnya sumber-sumber yang diperlukan. Of course lah, bila refer dengan alam semula jadi, kita reflect dengan raw material, which is macam air, udara tu tak ada masalah. Tetapi kalau berlaku pencemaran, katakanlah contohnya kita ni pengeluar minuman yang berperisa, contoh. Antara yang kita tengok, air ni kita di Malaysia tak ada masalah sebab kita unlimited, buka je pak air keluar. Tetapi kalaulah berlaku pencemaran ataupun contohnya musim kemarau, it akan efek kita punya perniagaan, betul tak? So alam semula jadi pun merupakan perkara yang kita tak boleh kawal. So sebab tu kalau berlaku kekurangan barang mentah, of course syarikat tu tadi dia kena dia ada overhead cost, dia ada cost tambahan which is dia kena fikirkan. Sebab tu dalam kita berniaga, kita kena tahu apakah material yang kita perlukan, apakah kos melepas kita, apakah kita panggil marginal cost. Marginal cost adalah kos, maksudnya kos yang kita beli tu sama dengan kos kita jual, which is sama lah, maksudnya kita panggil apa, titik pulang modal. Apa kita panggil dalam ekonomi titik pulang modal? Break even. Break even. Kita kena tahu juga. So kita kena tahu apa kita punya overhead cost, apa break even punya cost, apa variable cost, which is antara perkara-perkara yang kita tengok, antaranya adalah sumber bahan mentah tu tadi yang akan impact kita punya perniagaan. Alright, and then bila kita bercakap tentang bila berlakunya peningkatan populasi, which is antara perkara yang kita lihat adalah pencemaran alam sekitar. So bila berlaku pencemaran alam sekitar, ini semacam contohnya kita tahu bahawa macam contohnya kadang-kadang kita nak mengejar kepada kenikmatan, maksudnya wang lah dalam bentuk ringgit Malaysia. Jadi bermaksud sebagai seorang usahawan, kita tidaklah hanya memikirkan keuntungan semata-mata, tetapi mungkin kita juga kena buat CSR, which is macam contohnya kita tahu bahawa industri ini pada kali ini sebagai seorang usahawan, industri ini antara perkara yang selalunya lah yang terkesan adalah kualiti,
persekitaran. So mungkin kita ada buat sikit CSR, contohnya untuk mencipta peralatan-peralatan yang berkos rendah bagi membantu macam mana kita nak jaga kebersihan alam sekitar kita tadi. Alright, next dari segi teknologi. Okay, teknologi pun satu benda yang memang berubah dengan cukup cepat, pantas dan sentiasa berbaharulah maksudnya. Okay, so kalau dulu kita bercakap tentang 4G, sekarang dah nak ke 5G. Dulu kita baru bercakap tentang macam contohnya internet, LAN, dan kita belajar tentang wireless, LAN dan sebagainya. Sekarang kita dah belajar, kita tengah bercerita tentang Internet of Things. Okey, macam mana artificial intelligence boleh menggantikan menggantikan sumber manusia. Dan bagaimana teknologi itu tadi macam contoh menggunakan artificial intelligence dalam membantu manusia, contohnya mengurangkan kos dari segi sumber manusia, ataupun nak mengurangkan segi bahaya dalam terdedah kepada bahan kimia dan sebagainya. So kita menggunakan artificial intelligence, robot dan sebagainya. So teknologi ini merupakan perkara yang memang sangat penting dan ada juga perkara-perkara yang sebenarnya yang berkaitan teknologi ni tadi boleh menyebabkan orang kata bahaya kepada manusia. Antaranya macam ditulis kat sini lah, mengeluarkan produk yang tidak selamat. So itu antara perkara-perkara yang juga kadang-kadang memberi impak kepada perniagaan. Okay, right. Okay, next adalah undang-undang ataupun kita panggil politik ataupun orang kata regulation, restricted, yang mana government yang akan buat polisi ni. So kalaulah kita macam contohnya berniaga, bila ada undang-undang dikenakan ataupun sekatan dikenakan, so ini dia merupakan tekanan lah. Macam contohnya bila kerajaan kenakan MCO terhadap satu Malaysia lah, semua orang tak boleh bergerak disebabkan nak mengekang wabak COVID-19. So apa yang kita buat, government sendiri terpaksa bagi insentif kepada usahawan. So ini antara perkara-perkara yang di luar kawalan kita lah. Dan ada juga macam contohnya baik untuk masyarakat tetapi mungkin tidak baik untuk perniagaan dan juga kepentingan untuk mendapatkan keuntungan lah. Alright, okay, next bila bersebut tentang budaya. Okay, kita tahu budaya ni merupakan kepercayaan, adat resam, pegangan, ataupun norma which is terdiri daripada nilai asas lah dalam sebuah masyarakat, persepsi dan sebagainya lah. Dan budaya ni dia membentuk tingkah laku manusia. So budaya juga sebenarnya dia mempengaruhi lah, maksudnya budaya ni mana kita dapat? Of course daripada kepercayaan kita lah, daripada segi didikan yang disampaikan oleh ibu bapa, mungkin daripada proses learning, proses kita dan kita nak membesar dan sebagainya lah. Dan budaya ni antara satu aspek yang kita sendiri tak boleh kawal. Sebab tu budaya juga sangat memainkan peranan penting lah dalam pembuatan keputusan pemasaran. Sebab tu macam saya bagi satu contoh McDonald pernah gagal di India. Kerana apa? Dia mengeluarkan produk berasaskan daging lembu di India. Which is kalau kita tengok lembu ni adalah sinonim dengan keagamaan di India Maksudnya binatang yang suci. Bayangkan dia keluarkan burger daging lembu which is against lah dengan norma ataupun kata belief ataupun budaya ataupun agama lah di negara tersebut. Sebab tu budaya ni tadi sebenarnya antara aspek yang penting dan kita kena ambil kira dalam pembuatan keputusan kita. Walaupun kita dah sebenarnya nak mengeluarkan sesuatu produk, kita kena mengambil kira jugalah perkara tersebut. Sebab setiap perubahan tu dia ada nilai lah kata. Okay, next adalah macam saya katakan tadi, kepercayaan dan nilai. Yang ni sometimes dia boleh menjadi ancaman, sometimes dia boleh jadi peluang. Okay, alright. So macam saya katakan tadi lah, it depends kepada orang kata apa yang kita nak keluarkan, apa yang kita nak pasarkan, apa yang kita nak bagi servis. Okay, dan kepercayaan dan nilai ni tadi, macam saya katakan tadi, dia sebenarnya dengan kita buat
macam contohnya kita buat pertukaran budaya dan sebagainya, somehow dia boleh menjadi satu peluang dan dia juga boleh jadi satu ancaman. Okay, alright. Tapi kalau kita tengok dari segi aspek produk, it depends. Kadang-kadang macam contohnya di Malaysia, sebab kita multiracial punya country, dan kita dah faham dah value setiap agama tu tadi, maksudnya nilai dan kepercayaan pada setiap agama. Jadi kalau kata macam contoh McDonald comes and then dia keluarkan lah prosperity burger dan sebagainya, okay, tapi masyarakat macam contohnya masyarakat yang beragama Hindu macam contohnya, mereka dah faham bukanlah untuk manipulate ataupun dan sebagainya, sebab kita berada dalam multiracial company, kita bersifat terbuka dengan perubahan tersebut, tapi untuk certain country tak boleh. Alright, okay, baik. Okay, next. Okay, ini merupakan rajah persekitaran mikro. Okay, which is macam kita tengok di sini, antara yang terlibat adalah organisasi, pembekal, saluran pemasaran, masyarakat, pesaing dan juga pengguna. Alright, so kalau kita tengok di sini sebenarnya kita tengok apa maksud organisasi perniagaan, which is antara yang ada dalam elemen persekitaran mikro adalah, okay, perkara pertama adalah usahawan itu sendiri dia kena tetapkan misi, objektif dan strategi dan polisi perniagaan, okay, yang mana semua ini memberikan keputusan kepada perancangan dan tindakan. So organisasi ni tadi dia kena fikirkan, okey, bagaimana budaya kerja yang dia nak terapkan, apakah nilai yang dia nak bagi kepada pelanggan, okey, apakah kepuasan yang dia nak bagi kepada pengguna, okey, dan dia juga kena fikirkan bagaimana nak wujudkan hubungan yang harmoni, sebab di dalam organisasi dia ada individu. So individu tu tadi dia membentuk kumpulan tu tadi yang membentuk organisasi. So bila cakap pada individu ni, macam saya katakan tadi lah, kita ada berbeza kepercayaan, kita ada berbeza dari segi agama, budaya, tahap pendidikan dan sebagainya. So untuk achieve persekitaran, maksudnya mikro tu tadi, of course kita kena set kita punya misi, objektif dan strategi supaya apa yang kita rancangkan tu tadi akan kita capai. Okay, dan kita kena tahu apa tindakan yang kita kena buat bagi mencapai perancangan tersebut. Alright. So bila sebut tentang pembekal, supplier. Okay, supplier bila kita sebut dalam fikiran kita mesti kena relate dengan raw material. Okay, sebab apa? Raw material adalah sumber yang kita perlukan, okay, untuk keluarkan barang ataupun perkhidmatan lah. So bila sebut tentang pembekal pun memberi impact kepada usahawan. Sebab apa? Harga bahan mentah tu ataupun input tu tadi ditentukan oleh pembekal. So kalaulah contohnya lah, okey, katakanlah kita ni seorang pengeluar kek contohnya, apa yang berlaku macam sebulan, I think that sampai hari ni isu telur ayam, okey, maksudnya tak ada dalam pasaran. Okey, bila tak ada, berlaku peningkatan harga. So takkanlah nak jual contohnya lah satu mungkin loaf kek tu tadi, dulu mungkin boleh jual satu loaf RM10, tapi sekarang tak boleh jual dah satu loaf RM10 sebabkan contohnya pembekal telur tu dah letakkan harga ni ada peningkatan. Jadi mungkin kena jual satu loaf tu dah jadi RM15. Sebab tu kuasa pembekal ni sangat besar. Dan usahawan macam contohnya macam you dah deal barang dengan pembekal, kadang-kadang dia kata macam ni barang dah naik, okey, sebab apa, raw material dah mahal, so takkan nak jual dengan harga yang sama. So secara tak langsung lah mempengaruhi pembelian yang dibuat oleh keputusan untuk pembeli itu tadi, membuat keputusan pun ada pengaruh. Okey. Okay, next adalah saluran pemasaran. Okay, saluran pemasaran ni sebenarnya kita nak bantu bagaimana kita nak promosi, jual ataupun kita nak agihkan produk kita kepada end user. Dan kalau kita tengok sebenarnya ada juga, okay, macam contohnya penjual semula ni tadi dia agihkan secara fizikal bagi kepada contohnya okay, agensi perkhidmatan pasaran ataupun juga ada yang terlibat dalam perantaraan kewangan. Okey, baik. So penjual semula ni siapa? Okey, biasanya terdiri daripada saluran firma yang mengagihkan saluran firma yang agihkan produk lah dan perkhidmatan tu tadilah, okey, supaya pengguna tu dapat beli. Alright, penjual semula.
Penjual semula tu macam ni lah, dia beli satu barang, daripada wholesaler, kemudian dia repack balik. So dia jual balik kepada end user. Tu macam tu lah penjual semula. Resale, dia sebenarnya dia membeli tetapi dia dah beli and then dia seller tetapi dia resell balik. Yang apa yang dia dah dapat. Alright. Apa maksud firma pengagihan fizikal? Yang ini maksudnya syarikat yang simpan dan pindahkan barang ke destinasi. Biasanya yang ni melibatkan gudang lah. Pengagihan secara fizikal, maksudnya firma pengagihan fizikal ni barang yang ambil daripada pengilang, dia letakkan dekat gudang. Di sinilah antara perkara yang terlibat dari segi pengangkutan, tempat simpanan, kaedah yang terbaik untuk nak pindahkan barang. So antara kos-kos yang antara perkara yang terlibat lah adalah kos, berapa kos barangan tu, berapa kos penghantaran, apakah dari segi keselamatan tu dijamin, so pantas ataupun tidak nak pergi kepada distributor yang seterusnya. Alright. So bila sebut tentang agensi perkhidmatan pasaran, yang ini lebih kepada berbentuk bagaimana dia nak mengiklankan lah, sesuatu produk supaya pengguna ni tahulah. Dan aktiviti ni kita panggil aktiviti promosi lah, which is dia nak sasarkan barangan tu tadi kepada end user lah, ataupun target ataupun potential client. Alright, next adalah perantaraan kewangan, yang ni lebih kepada bank. So rantaian ni of course lah bank lah kan, transaction kewangan mesti menggunakan bank, kecuali lah kita buat COD kan. So perantaraan kewangan ni biasanya terdiri daripada bank, creditors ataupun insurance company lah, yang menguruskan kewangan tu tadi. Yang bila sebut user, orang yang nak dapatkan produk lah, ataupun senang cerita target user lah, ataupun kata pasaran pengguna, which is market user, user market user. Alright. So pasaran pengguna ni iaitu individu dan isi rumah membeli barangan untuk diri sendirilah. Ada juga dia beli untuk melakukan pemprosesan yang seterusnya. Macam contohlah, dia beli kain, tapi sebenarnya dia bukan beli kain. Dia beli kain tu untuk buat baju ke, ataupun baju dan dah siap, ataupun dia buat curtain contohnya. So means that beli dan guna untuk mengubah suaian. Ada juga macam saya katakan tadi lah, untuk jual semula. Dia beli dalam bentuk bulk, lepas tu dia repack balik. Itu macam kita panggil reseller lah. Ataupun pasaran kerajaan, yang ni macam contohnya dibeli oleh agensi kerajaan lah. Macam contohnya beli meja ke, kursi ke, apa-apa sajalah untuk kegunaan publik lah. Alright. Dan pasaran antarabangsa ni maksudnya pembeli daripada negara luar. Pasaran antarabangsa, maksudnya pengeluar ke, penjual ke, kerajaan dan sebagainya. So pengguna ni dia banyak kategori. So kita kena tahulah kita berada di kategori mana, kita punya user kita, end user kita. Alright. Next adalah competitors. Competitors ni adalah yang biasanya bersaing lah, dalam satu persekitaran mikro, which is usahawan ni tadi kena penuhi pasaran pengguna lah. Kalau tak, kita kena compete dengan kita punya competitors lah. So of course you kena ada satu strategi bagaimana nak letakkan sesuatu harga tu tadi, ataupun bagaimana harga sesuatu barangan tu tadi boleh dibezakan dari segi uniqueness of product. Dengan tujuan dia orang boleh belilah produk kita. Maksudnya pengguna tengok, dia ni memang different lah produk dia ni berbanding dengan pesaing. So bila sebut contoh, bila McDonald ada dia punya kekuatan dia, bila KFC ada kekuatan dia, bila Ayam Mas kita sebut ada dia punya kekuatan dia. So bila sebut Mary Brown ada, it's kategori fast food. So uniqueness of the product, harga, the way dia promotes, macam mana dia packaging dia punya produk, maksudnya macam mana dia combokan dia punya produk, itu semua boleh mempengaruhi pembelian pengguna tu tadilah. Alright. Then masyarakat, it means kumpulan yang minat. Masyarakat terdiri daripada 3 lah. Dia ada berbentuk kewangan, media dan juga kerajaan. Kalau kewangan ni yang lebih kepada contohnya bank dan pemegang saham. Kalau media lebih kepada contohnya pengurusan maklumat lah, itu berita, rencana, pendapat, pengarang dan sebagainya.
Okay, which is kita boleh dapatkan dalam bentuk majalah dah ataupun pembacaan lah. Okay, so masyarakat kerajaan ni, yang ni lebih kepada membangunkan usahawan untuk dapatkan khidmat nasihat. Contohnya peguam ataupun keselamatan dari segi barangan, ketepatan, periklanan dan sebagainya lah. Alright, next adalah 4P. Okay, 4P ni sebenarnya you kena highlightkan dalam you punya assignment. So 4P ni consist dari segi price, product, promotion dan juga place. Okay, so macam mana produk you tu tadi, adakah dia adalah produk ataupun adakah dia adalah perkhidmatan ataupun combine with product and service. Okay, harga ni macam mana, maksudnya berapa yang dia kena bayar untuk dapatkan servis tu tadi. Okey, berapa yang dia kena bayar untuk dapatkan produk tu tadi. Okey, berapa harga kos per unit dan sebagainya lah. Okey, promo, apa yang nak buat. So macam mana you nak mempengaruhi pelanggan. So apa aktiviti yang you akan buat bagi nak mempengaruhi pelanggan tu tadi. And then pengedaran ataupun place, which is bagaimana kita nak pastikan aktiviti yang kita nak jalankan tu tadi boleh mensasarkan kepada pelanggan yang kita nak. Okey, bagaimana produk ataupun perkhidmatan tu tadi sampai deliver kepada end user kita ataupun target user kita. Yang ni kena bincangkan lah. Alright, banyak maklumat ni boleh tengok boleh Google. Alright, so produk adalah satu perkara lah macam yang saya kata tadi, yang pengguna akan miliki lah. Dan produk ni tadi macam saya katakan tadi mengikut cita rasa. So dan dia berubah lah. So macam saya katakan tadi lah, dulu kalau kita tengok lah ya, telefon asalnya dulu dia adalah kehendak, tapi sekarang dia jadi dah keperluan. Betul tak? Sebab manusia ni macam saya katakan tadi lah, dulu kita rasa keperluan ni, telefon ni rumah orang, satu rumah satu telefon. Tapi sekarang dia kata satu rumah sampai melebihi daripada bilangan orang yang ada dalam rumah tu tadi. Sebab you kena faham, kita manusia pengguna tu berubah. Kalau dulu orang memiliki phone hanyalah untuk communication, maksudnya telefon untuk nak sampaikan maklumat. Okey, pada hari ni dia bukan setakat menyampaikan maklumat, tetapi macam boleh memindahkan, boleh buat transaction, okey, boleh dapat maklumat, okey, you boleh beri maklumat, okey, even though you boleh buat kerja lagi menggunakan telefon. Dah berubah dah. So produk, as I said, mengikut edaran zaman, ikut cita rasa dan sebagainya. So dia jadi satu benda yang dinamik. Dinamik ni berubah. Okay, dia tak stagnan. Alright. So peletakan harga. Yang ni macam mana sesuatu produk yang kita hasilkan, kita nak kirakan dia punya cost tu tadi. Okay, dan bila kita letak suatu harga, peletakan harga tu tadi, of course kita kena dapat untung. Jangan jual pula satu barangan tu tadi tak dapat untung. Okay, sebab kita jual sebenarnya mesti, kalau jadi usahawan mesti of course kena ada keuntungan lah kan. Okay, dan harga tu pula kena sesuai lah dengan servis dan dengan produk yang kita tawarkan. Tak bolehlah berlebihan sehingga orang kata menganiaya pihak orang yang membeli tu tadi. Alright, sebab tu kalau dalam Islam kita ada konsep riba tu tadi, kita ada. Maksudnya sesuatu barangan yang kita jual lebih daripada apa yang sepatutnya tu dah haram. Kan? Sebab tu nanti kita akan belajar lah di ujung chapter yang belakang-belakang, chapter 10, 11 macam tu lah. Okay, keusahawanan Islam bermaksud sesuai untuk meletakkan satu harga untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak boleh berlebihan. Okay, sama jugalah dari segi timbangan dan sebagainya. Alright. Okay, so promosi. Promosi ni merupakan aktiviti you nak pengaruhi pengguna untuk dapatkan you punya barangan lah, ataupun beli you punya produk ataupun servis. Okay, cara penyampaian tu penting lah. As I says, banyak media yang you boleh gunakan. Okay, dan antaranya of course lah boleh menggunakan iklan lah. Okay, bagi mempengaruhi orang nak mendapatkan produk tersebut. Somehow you boleh jadi penaja dan sebagainya lah. Alright, okay. Next, okay, mungkin juga promosi boleh buat door to door. Tapi jarang lah sekarang buat door to door. Kita boleh bagi, kalau nak buat live punya sale yang tu boleh. Kan macam sekarang orang buat dekat Instagram, orang buat dekat TikTok dan sebagainya.
So banyaklah perkara yang you boleh offer masa you buat door to door tu lah punya sales. Antaranya adalah you boleh bagi kupon kan, you boleh bagi bagi kupon lah, kupon mungkin buy one free one ke, macam contohnya you ada combo, okey, ataupun you boleh bagi harga murah, maksudnya harga live ni lagi murah daripada harga dalam website dan sebagainya lah. Okey. Then pengedaran, yang ni lebih kepada tempat macam mana kita nak agihkan produk tu tadi kepada pengguna. So of course saluran pengedaran tu tadi mungkinlah macam contohnya antaranya menggunakan kenderaan, lori, kapal terbang ke, kapal laut ke, untuk sampai kepada tempat yang kita nak agihkan produk tu tadi. Alright, next adalah strategi peletakan harga. So untuk sesuatu barangan, biasanya macam saya katakan tadi lah, kita kaitkan dengan nilai wang. Sebab kita tahu bahawa perkhidmatan ataupun produk yang kita nak tawarkan ni, dia tak samalah harga dia. Yang menyebabkan pengguna nak dapatkan ataupun tidak. So of course sesuatu barangan tu mestilah setimpal lah dengan kata bayaran yang kita bayar untuk nak dapatkan barangan dan juga perkhidmatan. As I said, janganlah sampai orang kata menganiaya lah pihak-pihak yang sepatutnya. Alright, next, dalam menetapkan sesuatu barangan, harga tu tadi of course dia relate dengan strategi dia adalah tu promosi. Dan kita tahu bahawa of course sebagai seorang usahawan kita kenakan keuntungan yang maksimum. Antaranya kita juga nak menghabiskan stok, sebab you kena faham kalau you ada stok bermaksud stock over the hand, bermaksud you masih lagi, walaupun stok ada nilai sebagai aset, tetapi you kena ingat stok kadang-kadang dia ada tarikh luput, which is dia boleh jadi liability kepada kita. Sebab tu menghabiskan stok tu merupakan antara penetapan jugalah sebenarnya. Dan kalau you perasan, kalau kita buat year end sale, YES kan, year end sale, sometimes kalau you pergi dapatkan barangan, kadang-kadang kita beli, contohnya umpamanya you pergi, contohlah saya tak boleh sebut nama supermarket tu lah, tapi kat KL kalau buat year end sale, supermarket tu memang ramai lah kita pergi. Tapi ingat bila kita beli kasut tu, contohnya dapatkan kasut, macam contohlah katalah brand dia, brand dia Calorino, memang dulu mahal, harga dia mungkin 300, bila sales dah jadi RM90, memang kita belilah kan. Tetapi tengok bila you pakai, dia tak long lasting. Sekejap je, dalam masa setahun lebih nanti dia punya kulit dia terkeluar lah dan sebagainya. Sebab you kena faham produk yang dihabiskan stok tu dia ada jangka hayat ataupun luput. Sebab getah ke, barangan ke, dia ada masa rosak dia. Sebab tu penghabisan stok tu merupakan salah satu cara lah bagaimana dia nak melariskan produk dia. So dia buat penurunan harga. Dan you kena faham bahawa harga tu juga memainkan peranan penting dari segi image. Contohnya macam bila saya sebut tentang BMW, which is orang tahu tentang produk tu adalah dari segi pemanduan dia lebih kepada sport. Contohnya dari segi gaya dia mewah, so safety dia lebih baik. So bila kita sebut tentang macam contohnya kereta tempatan, contohlah Bordeaux, Myvi dan sebagainya, dia punya market segment dia lain. So image, sometimes image dan juga kepercayaan terhadap produk, maksudnya harga yang premium, of course kita akan rasa produk tu lebih berkualiti, image yang lebih baik. Itu pun menonjolkan jugalah ciri-ciri dari segi penetapan harga. Alright, so secara kesimpulannya, strategi pemasaran yang baik ataupun yang bagus, yang berkesan sebenarnya bantu of course untuk penjualan. Dan kalau kita tengok di sini penjualan produk kita ni mestilah dapat satu tahap yang memang kita target, yang kita nak lah, ataupun melebihi daripada apa yang kita target. Tapi yang paling penting of course sebagai seorang usahawan ataupun orang yang berniaga, kita mesti memenuhi kehendak pengguna. Alright, so sejam lebih saya bercakap. So itu saja untuk hari ini, dan saya harap apa yang you dapat pada hari ini you boleh implementkan dalam you punya assignment. Dan saya dah bagi dah template dan sebagainya, dan hopefully lah boleh digunakan untuk you buat you assignment. So ingat minggu depan hantar buletin usahawan dekat tapak My Guru. So saya tak semak dah, buletin usahawan saya tak semak. Alright, terus hantar sahaja dekat My Guru. As I said,
boleh tulis sampai 5 pages. Boleh letakkan gambar. Jangan lupa ya, bila contohnya letakkan gambar, di bawah tu you kena letakkan apa maksud gambar tu tadi. Okay, kalau you letakkan rajah dan sebagainya lah. Macam contoh di buku teks. Okay, okay. Alright, so itu saja untuk hari ni. Terima kasih sekali lagi. Alright, ada apa nak tanya sebelum kita endkan kita punya kelas? Doktor, Ya. minggu depan kan minggu ke-10. Ada midterm Oh, right. Minggu 10 yes. Saya akan buat midterm. Kita belajar dulu. Lepas tu kita bawa buat midterm. Okay, doktor. Alright. Doktor. Yap. Maksudnya midterm buat minggu depan Jumaat kah? Ya. Okay. Maksudnya kita belajar dulu. Okay, lepas tu baru kita buat midterm. Belajar topik yang baru test kan sampai chapter 2 kan? Ya, minggu depan tajuk dia chapter apa? Saya pun tak ingat. Sekejap nak tengok. Chapter apa? Bukan Madam cakap chapter 5 tu. Chapter 8. 8 kan minggu depan kan? Chapter 8 kita belajar dulu. So bila kita belajar tu, lepas tu ada sikit saya tanya tentang chapter 8. Okay, pasal rancangan operasi kan? Betul tak? Betul. So kita belajar tentang rancangan operasi, ada sikit tajuk berkaitan tentang, ada satu soalan je tentang rancangan operasi tu. Tapi memang kita belajar dulu lah. Lepas dah habis belajar, baru kita test. Alright? Okay, alright. So okay, lain-lain tak ada apa So, jangan lupa tanggungjawab kamu minggu depan. Okay, kalau boleh hantar dekat tapak My Guru, saya dah letak untuk buletin usahawan. Okay, sebab minggu depan betul, minggu ke-10 dan minggu depan juga minggu yang terakhir untuk you berniaga. Dan minggu depan juga adalah test, online test. So kita akan pakai Sokratif Okay, so tolong datang tepat pada waktunya, dan minggu depan saya tak bercadang untuk nak pindah kelas pada tarikh yang lain. Okay, so memang kita akan buat waktu tu jugalah. Alright, so hari Jumaat depan. Okay, baik. Itu saja. Kalau ada perubahan saya beritahu lain. Tapi so far tak ada apa perubahan sebab minggu depan Jumaat saya tak ada meeting. Okay, saya rasa saya tak ada meeting sekejap Minggu depan saya check tengok ada meeting ke tak. Saya rasa saya tak ada. Minggu ni yang saya ada meeting tu yang saya. Okay, minggu depan saya memang free. Tak ada meeting. Alright. So okay, itu sahaja. Terima kasih sekali lagi. Jumpa minggu depan. Jangan lupa baca buku. Okay, bab start daripada bab 5 sampai bab habis. Okay, alright. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, doktor. Terima kasih doktor. Thank you, Terima kasih doktor. Thank you, doktor. Alright. Terima kasih, doktor.